Antara fokus negeri di bawah Bayu, polis siap siaga menjelang penamaan calon PRU DUN Sabah ke-17. Laporannya langsung bersama Sabrina Baas. Teruskan Sabrina. Baik Sahih. Polis Sabah berada dalam kesiapsiagaan tertinggi menjelang hari penamaan calon PRU DUN Sabah ke-17 pada 15 November depan. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jautih Dikun berkata, penugasan dan pemantauan di seluruh negeri telah dilaksanakan secara menyeluruh. Ini termasuk mesyuarat penyelarasan melibatkan semua ketua jabatan dan ketua polis daerah bagi memastikan kelancaran proses penamaan calon. Kita akan melihat penugasan itu dalam dua bentuk, iaitu yang pertama sekali semasa perarakan penyokong calon-calon yang bakal mendaftarkan diri sebagai calon. Apabila mereka sampai di lokasi pencalonan ini, mereka ini akan diletakkan di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh pihak PDRM, dan seterusnya semasa proses pendaftaran itu, pencalonan itu, kita juga akan monitor sekiranya ada insiden-insiden yang tidak diingini. Beliau menasihatkan bakal calon dan penyokong masing-masing agar mematuhi peraturan serta nasihat Suruhanjaya Pilihan Raya SPR agar proses penamaan berjalan lancar tanpa gangguan keselamatan. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menimbulkan kekacauan atau mengganggu ketenteraman awam sepanjang proses penamaan calon. Media perlu mendapatkan maklumat tepat dan sahih dalam menyiarkan sebarang laporan berkaitan PRU DUN Sabah ke-17. Ketua Program Pengurusan Latihan Akademi Pilihan Raya SPR Malaysia, Nik Aminuddin Nik Shahar Shah berkata, pemahaman asas proses pilihan raya termasuk isu daftar pemilih dan kategori pengundi pos penting bagi mengelak salah tafsir semasa liputan. Paling penting sekali mendapatkan first hand information itu daripada pihak SPR, dan di peringkat SPR sendiri tiada masalah. Malah kita sangat-sangat berbesar hati untuk bekerjasama dengan pihak media lah. Nik Aminuddin ditemui RTM selepas menyampaikan taklimat dalam bengkel pemantapan pelaporan PRU DUN Sabah ke-17 di Kota Kinabalu. Beliau berkata hubungan rapat antara media dan SPR amat penting bagi memastikan penyampaian maklumat rasmi lebih cepat dan tepat selain mengelak kekeliruan di peringkat awam. SPR akan meneruskan sesi taklimat bersama semua agensi media pada 28 Oktober ini bagi memperkukuh kefahaman dan memastikan pelaporan pilihan raya yang beretika dan berintegriti. Pelaksanaan projek Lebuhraya Pen Borneo LPB Sabah Fasa 1A dan 1B berjalan lancar. Menteri Kerja Raya Datuk Syahilmi Yahya berkata, meskipun berhadapan cabaran, momentum pelaksanaan kerja-kerja pembinaan semakin meningkat. Fasa 1B khususnya mencatatkan peningkatan ketara dan dijangka siap sepenuhnya menjelang 2029. Hasil daripada lawatan tapak saya pada bulan lepas, bulan September, hujung bulan lepas, daripada Lahadatu ke Tawau, saya dapat melihat perbezaan peningkatan kemajuan kerja berbanding pada lawatan saya pada bulan Ogos terdahulu. Jadi ini menunjukkan bahawa kemajuan kerja itu sedang dalam fasa meningkat. Datuk Syahilmi ditemui pemberita di Putatan. Fasa 1B dipecahkan kepada 19 daripada keseluruhan 35 pakej kerja untuk LPB Sabah Fasa 1 dengan skop projek melibatkan pembinaan jalan persekutuan baharu dari Kota Belud ke Kudat serta penambahbaikan jalan persekutuan dari Ranau ke Lahadatu sepanjang 370 km. Pengambilan tanah dan pengalihan utiliti di jajaran projek itu antara cabaran dihadapi dalam pelaksanaan LPB Sabah. Belanjawan 2026, Sabah Electricity menyambut baik peruntukan 1.2 bilion ringgit bagi menjamin kestabilan bekalan elektrik di negeri ini. Ini adalah salah satu announcement dekat bajet yang sangat positif dan memberangsangkan, ya. Sebab dengan allocation ini
maka kita punya bukan saja Sabah Energy, tetapi Sabah Energy Roadmap dan Master Plan, insya-Allah dengan allocation atau bajet yang telah diberikan itu, kita dapat mencapai target untuk mengangkat reserve margin kita kepada 30% dan juga insya-Allah kita boleh mencapai SAIDI kepada 100 minit pada 2030. Beliau ditemui media pada Hari Vendor Sabah Electric City 2025 di SICC Kota Kinabalu. Kerajaan Persekutuan juga akan membiayai projek talian penghantaran Southern Link dengan peruntukan RM765 juta bagi memastikan kesinambungan bekalan elektrik di negeri ini. Ia selepas kejadian tanah runtuh di Penampang yang memutuskan 2 talian penghantaran elektrik voltan tinggi menyebabkan gangguan bekalan elektrik di pantai timur Sabah. Manfaat nyata kepada sekolah luar bandar, kelebihan program sekolah angkat madani hasil kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan sektor korporat bagi membantu sekolah yang memerlukan. Sekolah Kebangsaan Sumbiling, Bongawan antara yang sudah menikmati manfaat itu. Melih Gobong ada laporannya. Sekolah dalam daerah Membakutini terletak kira-kira 82 km dari kota Kinabalu. Dengan keluasan 0.46 hektar, sekolah luar bandar ini memiliki 170 pelajar dari kampung sekitar. Projek di bawah program Sekolah Angkat Madani ini dimulakan pada 29 Ogos, siap sepenuhnya pada 12 September 2025, 2 minggu lebih awal daripada jadual. Program ini dilaksana dengan kerjasama Majlis Keselamatan Negara MKN menerusi peruntukan RM100,000 khusus untuk kerja baik pulih dan naik taraf fasilitis sekolah. Dengan cara ini, kita rakyat khususnya cikgu-cikgu dan murid-murid dapat menikmati faedah secepat mungkin tanpa melalui proses yang rumit seperti dulu. Bangunan diorang nampak baru, diorang pun semangat baru kan macam sekolah. Dengan kerjasama dengan MKN ini, mungkin yang saya harap sesuatu yang lagi baik daripada sebelum ini. Program ini turut disambut baik oleh ibu bapa yang kini yakin terhadap masa depan anak-anak mereka. Sekarang ini sudah perubahan sebab ada penambaikan di sekolah inilah di atas segi bantuan-bantuan. Supaya anak-anak ini selesa untuk belajar. Program Sekolah Angkat Madani selaras dengan aspirasi reformasi perkhidmatan awam yang digerakkan oleh Perdana Menteri agar perkhidmatan kerajaan disampaikan dengan pantas dan berkesan. SK Sumbiling kini menjadi contoh kejayaan kerjasama antara agensi kerajaan dan komuniti setempat. Ia terbukti membawa perubahan nyata kepada pendidikan luar bandar. Dengan fasiliti lebih baik, sekolah ini kini bergerak ke arah masa depan yang lebih cerah demi keselesaan dan kejayaan generasi akan datang. Bagi MKN, keselamatan bermula dari minda dan hati rakyat. Dan di sini di peringkat sekolah, benih mula disemai. Muli Gabong, RTM. Usaha perluas penyebaran ilmu dan kefahaman Islam kepada masyarakat melalui penganjuran program keagamaan bersama. Ke arah itu, kerjasama Pejabat Mufti Negeri Sabah dan RTM akan terus diperkukuh. Penolong Mufti Kanan Bahagian Falak Pejabat Mufti Kerajaan Negeri Muhammad Jumat Abdul Razak berkata RTM merupakan platform signifikan dalam menyebar pelbagai maklumat berinformasi termasuk kerjasama strategik dalam penganjuran program keagamaan. Kita pun dapat berkongsi bersama-sama dan platform ni sangat-sangat bermakna dan sangat-sangat orang kata insya-Allah dia memberi manfaat kepada umat Islam sama ada di setempat ataupun mana yang boleh didengari secara live. Beliau ditemui pemberita selepas forum Perdana Anjung At-Taqwa di Masjid Nurul Hidayah, Kampung Meruntum Putatan.
Penyerahan pejabat mufti negeri dalam forum ini memberi peluang kepada masyarakat untuk mendalami ilmu agama, khususnya dalam memahami asas akidah yang benar. Daerah Membakut terus komited memperkukuh pembangunan sukan tempatan dengan menumpukan kepada persediaan menghadapi Tamasya Sukan Sabah Saga akan datang. Ketua Kontijen Membakut Ibrahim Teki berkata, prestasi atlet daerah tersebut menunjukkan peningkatan ketara dalam Saga ke-11 Tawau baru-baru ini. Kontijen Membakut meraih 6 pingat perak berbanding hanya 1 pingat pada edisi lalu. Kejayaan tersebut hasil kerjasama pelbagai pihak yang komited memperkukuh kualiti latihan dan semangat kesukanan dalam kalangan belia Membakut. Prestasi pada kali ini meningkatlah daripada 2 tahun yang lepas. Sebab 2 tahun yang lepas Membakut cuma dapat 1 perak dan tahun ini kita dapat 6. Beliau ditemui pemberita selepas majlis penyampaian anugerah kecemerlangan pendidikan Sabah AKSA kepada pemenang Sukan Saga ke-11 Tawau 2025. Anugerah disampaikan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Mengenal pasti program untuk meningkatkan kualiti dan keberkesanan pasukan kita termasuk mengadakan pertandingan di dalam daerah ini untuk dibuka kepada seluruh daerah. Beliau berharap insentif disampaikan menjadi motivasi atlet muda terus aktif dalam sukan. Baik, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Sahih untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Terima kasih Sabrina.